بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من فضلك برحمتك يا ارحم الراحمين. Okey, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada pengarah, staf ISI, pensyarah-pensyarah yang dapat datang pagi ini, dan yang mengikuti kita melalui FB Live, dan juga pelajar master saya yang dah grad, Aulia, insya-Allah dia akan meneruskan PhD, insya-Allah kita doakan. Jadi hari ini saya akan berkongsi sebenarnya tentang ini Wadi Al-Kalam kita di ISI ni bukanlah macam tazkirah sebenarnya. Sebenarnya lebih pada discussion. Kita akan teruskan satu sharing dan discussion supaya lepas ni kita akan dapat membina, mengumpulkan ilmu tu sehingga dapat kita sepadukan dan tuliskan saya sampaikan. Jadi setiap minggu siapa yang menyampaikan apa saja dalam sesi ataupun Wadi Al-Kalam ni ataupun sendiri Wadi Al-Kalam ni yang kita tujukan kepada satu inisiatif kita untuk membangunkan strategic talent and expert pool, itu yang STAC namanya tu, at ISI, supaya makin ramai yang mempunyai jiwa, yang mempunyai persoalan-persoalan dapat berkongsi supaya kita sama-sama dapat berdiskusi sehingga dia membentuk faham kita terhadap ayat-ayat Allah lah. Jadi bukanlah setiap minggu yang membentangkan tu adalah mereka yang pakar dalam apa yang disampaikan, tapi dia adalah satu macam cetusan, mungkin buah fikiran, ilham dan idea yang kadang-kadang bukan dalam bidang kepakaran mereka, tapi kita raikan supaya dalam platform ni, inilah kira wadah muzakarah itu supaya kita dapat membina ilmu dan faham tentang ayat-ayat Allah tu lah. Jadi apa yang saya akan bawakan ni sebenarnya nanti saya akan selusuri dia punya sejarah lah, sejarah yang latar belakang sukan dengan dia. Latar belakang ni adalah cerita dia bagaimana saya sehingga ke hari ini, dan pada minggu lepas saya mendapat idea, buah fikiran untuk tajuk ni. Jadi saya akan cerita latar belakang dia bagaimana, mungkin dia akan jadi macam agak panjang lah, cerita story mori orang kata tu. Kemudian tentang Hasratun, satu benda, satu dokumentari, dan ada sejarah dia juga yang saya telah bawa dan tulis lah. Kiranya kita tulis dia adapted screenplay ke dokumentari TV TV1. Dan Dabbah itu satu usaha saya untuk benar-benar faham, kerana saya mempunyai ijazah Doktor Falsafah Zoologi, iaitu bidang kaji haiwan, dan spesifik serangga dalam Al-Quran. Ini saya akan sebut mana punca mula sejarah kita punya research endeavour ni. Kemudian bawa kepada Al-Ankabut dan cerita tentang sawang. Mungkin cerita tentang sawang, tajuk dia Al-Ankabut, antara labah, sawang dan sesawang, tapi nanti mungkin rasa macam dekat ujung ni je ke baru cerita sawang. Sebab saya harap objektif untuk saya share benda ni tercapai, dan dia akan menusuk kalbu. Kita cuba untuk dia menusuk kalbu supaya balik nanti kita akan cuba fikir apakah sebenarnya yang patut kita faham daripada ayat tersebut. Okay. Ini antara gambar yang saya
pernah ambil di Tanjung Tuan. So Tanjung Tuan satu tempat yang memang kami akan cuba usahakan supaya pelajar-pelajar USIM dan UKM ada subjek pengantar sains tauhid, dan di USIM kita ada di UKM kita ada pengenalan sains tauhid, di USIM kita ada pengantar sains Islam. InsyaAllah satu hari nanti kita akan temukan pelajar UKM dan USIM di Tanjung Tuan, sebab ada sejarah dia. Nanti minggu-minggu berikutnya bila saya sharing, nanti kita akan sharing lagi apa yang berlaku di Tanjung, apa yang kita dapat ayat Allah di Tanjung Tuan. Okey, soalan pertama saya, bila Dr. Sanusi post kata tak viral kan, saya memang sangat nervous sebenarnya. Saya sangat nervous. Saya memang tak biasa ada kamera kat depan ni, walaupun saya dah buat dokumentari pada tahun 2010-2011 nanti saya tunjuk. Tapi saya sebenarnya tidak berapa gemar duduk depan kamera macam Dr. Sanusi. Okay. Saya lebih suka duduk belakang kamera. Okay. Apa mana saya pegang kepada satu je lah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu yang kita pegang, fitrah kehidupan kita sebagai Allah jadikan sebagai khalifah, kita perlu menyampaikan. Dan di USIM dan NC kita nak chancellor kita selalu sebut daripada mula tahun lepas ialah kita perlu melaksanakan tahun ini balighu anni walau ayah. Jadi inilah satu ayat yang saya akan cuba share, walaupun akan masuk ayat-ayat lain, tapi untuk topik Al-Ankabut ni satu ayat je sebenarnya. Okey, kenapa? So inilah ayat yang mendasari, kerana sebelum ini saya di Pemerhati Insan, dan Pemerhati Insan meletakkan ayat ini sebagai pasak di Pemerhati Insan, sekarang dipanggil Polytechnic Insan, iaitu sekolah pelajar pintar berbakat di USIM lah. Ini surah Ali Imran ayat 190 hingga 194. Saya bacakan ayat 190-191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ayat ni juga semasa di UKM dulu kita bawa camp pandang alam di Tanjung Tuan, inilah ayat asas ataupun foundation kepada pengenalan sains tauhid. Dan bila kita bawakan ni, sebenarnya kita nak membawa satu semangat pada anak-anak generasi kita ni, yang kita harapkan generasi akan datang ni, supaya dia benar-benar bukan merintis jalan daripada akar umbi itu, dia membina pohon yang sangat kuat kan, supaya pohon itu akan betul-betul berdiri teguh. Okay? Kita selalu rasakan bahawa pucuk pimpinan, nama dia pucuk pimpinan, nanti dia akan kukuh, tapi pohon itu perlu diperkasakan. Sebab itu kita menanam benih di akar umbi lah. Jadi ayat ini memang mendasari, dan kita pun tahu banyak model sekolah sekarang, tahfiz pun dah diletakkan, tahfiz model ulul albab. Jadi kefahaman terhadap ulul albab ni dengan jelas Allah sebut di situ. Tapi saya selalu sampaikan kalau kepada pelajar-pelajar postgrad, master dengan PhD. Okey. Dan saya pernah juga pergi ceramah di masjid. Di masjid saya tak boleh dipanggil untuk berceramah, tapi disebut perkongsian ilmu, kerana kita tak ada tauliah kan. Jadi dalam perkongsian ilmu yang pernah saya buat di Masjid Sultan Mizan, dulu pun saya sebut sebenarnya, kalau seorang yang buat PhD dia tidak mencapai ayat 191 tu, iaitu dia tidak akan dia tidur, dia tak senang tidur. Okey, bila buat PhD ni kita susah nak tidur. So that is the level of ulul albab. Kan kita satu fikirkan apa sebenarnya yang berlaku, apa sebenarnya yang perlu kita selesaikan dalam persoalan-persoalan PhD kita tu lah. Sebenarnya kita telah memikirkan tentang ayat-ayat Allah. Okay, jadi pada saya, kalau kita tanya seorang yang calon PhD untuk buat masa vaivah, have you been sleeping well in your nights when you study your PhD? Kalau dia kata macam, well I sleep
very tight, then I think he don't deserve a PhD lah. sebab level yang kita nak ialah dia mencapai tahap ulul albab kan. So ulul albab ni orang yang sentiasa memikirkan, dia sentiasa berfikir apa yang dilihat keliling dia, apa yang berada di antara langit dan bumi, dan juga silih pengertian malam dan siang tu. Itulah dia level dia. So dia tak akan senang setiap kali. Dia akan sentiasa berfikir dalam keadaan duduk, terus berfikir, dan dia akan mencapai makam ulama, dan akan memberi balik kepada umat. Sebab telah dia fikirkan itu dan mendapat jawapan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. So dia akan berdoa supaya diminta ampun kepada Allah kerana nikmat tu. Dan yang paling tinggi sekali saya rasa, bukan saya rasa, dan termaktub dalam Al-Quran, memangnya Nabi Sulaiman, kita tahu kerajaannya tak ada tolak bandingnya. Tapi bila Nabi Sulaiman baginda mendapat tahu yang baginda mengetahui apa yang semua tu berkata-kata, Nabi Sulaiman terus berdoa, Rabbi auzini an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dan dia bagi bersyukur dengan apa yang ilmu yang dia tahu tiba-tiba, kan, dan tak lupa mak ayah. Dia tak lupa mak ayah. Kita selalunya kena mendidik anak-anak kita supaya, dan terutama calon-calon PhD kita, supaya bila dah dapat PhD tu terus ingat pada mak ayah. Kalau Nabi Sulaiman yang kerajaan jadikaranya tu terus ingat pada ibu bapa, doa pada ibu bapa, apatah lagi kita kan. Okay, so saya bagi gambar pertama spider. So ini jumping spider sebenarnya. Dan masa kecil-kecil dulu saya rasa kalau umur macam saya ni 40-an, budak lelaki memang suka main spider ni. Tangkap spider, lepas tu dia pergi laga-lagakan spider. Okay, tapi ini bukanlah spider yang kita nak bincangkan, jumping spider. Tapi semua jenis spider membuat sawang, dan dia boleh menghasilkan sutera. Okay? Dan bukan spider saja, tapi arachnida, jenis-jenis haiwan arachni yang berkaki 8. Okay? Saya tak terlupa nak masukkan gambar-gambar arachni yang lain, tapi tak apa, nanti kita boleh bincangkan di masa yang lain. Semua jenis arachnida menghasilkan sutera. Okay. So tu antara properti arachnida. Okey, latar belakang dan sejarah perjalanan mencari kebenaran sains macam ni. Sebenarnya masa sekolah dulu, saya sekolah kebangsaan, dan kita belajar di Johor, selalunya akan sekolah kebangsaan di waktu pagi dan sekolah agama di waktu petang. Tapi saya sekolah agama saya adalah sekolah Arab yang dibina oleh Yaman, keturunan Yaman. Jadi saya dapat belajar di sekolah Arab tu daripada darjah 1. Kalau tidak, selalunya darjah 3 baru kita masuk sekolah agama. Tapi saya dapat masuk darjah 1. Alhamdulillah, kerana saya masuk tadika sebelum tu, jadi cikgu tengok macam, oh boleh cuba masuk darjah 1. Dan alhamdulillah, sekolah Arab tu sebenarnya dia sekolah yang sangat intens lah. Walaupun dalam masa 2 jam kita belajar, dia sekolah lompat. Darjah 1, 2, 3 dia idadi awal sanis salis. Tapi bila kita darjah 4, dia terus lompat ibtidai awal sanis salis. Jadi masa sekolah tu pun dah belajar nahwu, saraf, kitab Mu'tal Badrin, kita tebal ni. Cikgu baca, kita tulis makna keliling buku tu. Keliling kitab Mu'tal Badrin ni. So alhamdulillah saya dapat setiap tahun lulus. Ni sampai darjah 6. Cuma masa darjah 6 tu cikgu tanya, kita panggil cikgu, dan saya pun baca surat khabar dekat Johor, kita tak panggil ustaz dan ustazah untuk ustaz dan ustazah. Kita memang panggil cikgu. Saya ingat masa sekolah Arab tu, kita tak panggil ustazah, kita ustazah, kita panggil cikgu. Kita panggil cikgu. Even dia punya pengetua pun kita panggil cikgu, Aina. Okey, jadi saya habis sampai darjah 6. Tapi masa darjah 6 tu cikgu tanya, Fazli nak ambil tak syahadah tahun ni? Tapi masa tu saya seorang je budak darjah 6 dekat dalam kelas tu.
Yang lain-lain ada yang tingkatan 3, budak yang daripada sekolah Ma'had Muar datang belajar, yang polis balik nama suaraf dia. Jadi saya pun rasa macam tak apa lah cikgu, sebab selalunya kita akan ambil periksa masa ibtidai Robin ambil syahadah. So saya tak ambil syahadah masa darjah 6 tu. Jadi bila ambil UPSR dan dapat SBP, teruslah saya terputus saya punya bahasa Arab tu. Bahasa Arab tu. Jadi itulah terputus di tengah jalan kan. Dia bukan macam Piramli cikgu mati tak, kita tak mati. So terputus di tengah jalan. Jadi bila di sekolah menengah saya pun terus ambil lah Arab tu. Dengan sangat lajunya PMR saya dapat. Tapi bila nak SPM, saya punya ustaz offer sebenarnya suruh ambil Arab tinggi dengan Arab komunikasi, tapi saya reluctant sebenarnya. Itulah saya rasa macam satu kerugian pada masa tu. Sekarang lah baru insaf nampak kalau lah ambil bahasa Arab dengan masa SPM tu, insya-Allah dah jauh juga perjalanan saya. Tapi walau bagaimanapun, alhamdulillah saya sudah kembali merintis semula dan berada di institusi Islam ni. Inilah tempatnya. Dan di sinilah bermulanya bila saya undergrad dulu. Saya habis degree dulu asalnya biologi permularan dan ekologi di UKM. Tapi kerana kita dibagi track specialization masa tahun ketiga, sama ada nak ambil zoologi, botani ataupun genetik, so saya pilih zoologi sebab saya memang suka baca pasal haiwan sejak daripada umur 9 tahun kan. So saya dah ambil buku SRP dan baca pasal haiwan. Okey, dan di UKM kita ada satu pusat, nama dia Pusat Sistematik Serangga dalam bahasa Melayu. English dia CIS. So ini adalah logo yang masa saya memegang sebagai ketua Pusat Sistematik Serangga ni, saya wujudkan logo ni, dan logo ni anda dipakai sampai sekarang. Cuma belum register lagi. So Center for Insect Systematic ni sebenarnya adalah usaha Malaysia yang beritetan daripada deklarasi Rio. Rio Declaration tu sebenarnya kita sign untuk biodiversity conservation. Dan the key person yang berjaya membangunkan Pusat Sistematik Serangga tu ialah ini, profesor saya, Prof. Muhammad Saleh Muhammad Said. Saya bila sebut nama Prof. Muhammad Saleh ni, saya kata kalau Prof tengok FB saya, memang saya rasa mohon maaf pada Prof kerana saya tidak dapat menyampaikan hasrat Prof sehingga Prof. Muhammad Saleh menulis buku ini, Mimpi Sebuah Impian. Mimpi Sebuah Impian ni ialah novel sebenarnya. Novel terbitan DBP yang menceritakan tentang hasrat untuk mewujudkan Natural History Museum ataupun Museum Alam Semula Jadi yang tak kesampaian lagi sampai sekarang. Walaupun koleksi dia sudah banyak, tapi bila saya mengambil alih, jiwa saya untuk taksonomi tidak begitu tinggi. Saya lebih kepada ekologi kerana daripada dulu lagi saya suka baca tentang ekologi, tentang kelakuan dan sebagainya. Jadi saya tidak menggarap taksonomi dengan baik. Lepas tu ini buku syarah perdana Prof. Muhammad Saleh, Core Values Taxonomy. Dan bila masa saya belajar dan berada di Pusat Sistematik Serangga ni, saya jumpa buku Prof. Muhammad Saleh, iaitu tajuk dia Rahsia Pengungkapan Serangga dalam Al-Quran. Tapi saya tak dapat letak muka depan buku ni, dan buku ni tak diterbitkan lagi. So bila saya membaca buku ni, dan prakatanya ditulis oleh Tuan Guru Harudin. Semua tahu yang Tuan Guru almarhum adalah pensyarah di UKM. Dan semasa Prof. Muhammad Saleh menulis buku Rahsia Pengungkapan Serangga dalam Al-Quran, manuskripnya, beliau pergi bertemu dengan Tuan Datuk Harudin untuk dapatkan clarification. Betul ke tidak apa yang dia tulis ni adalah apa yang dirasa sebagai seorang ahli taksonomi dan ahli serangga, entomologis. Jadi dalam bila kita baca prakata tu, saya rasa macam sangat sebab sebenarnya. Tuan Guru menyebut bahawa sememangnya
ilmu itu ada pada ahli-ahlinya. Dia menyerlahkan fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi tuan guru menyatakan bahawa apa yang Prof Mat Salleh buat ni benar, memang benar, dan sememangnya dia adalah pakar serangga dan dialah orang yang mengetahui apa sebenarnya yang Allah sebut tentang serangga di dalam Al-Quran. Jadi bila saya dapat buku tu, saya memang saya macam dakap buku tu dan bercita-cita sebenarnya. Saya bercita-cita kalaulah saya bukan tak menjadi ahli taksonomi seperti mana yang Prof Mat Salleh harapkan, sekurang-kurangnya saya dapat menjadikan rahsia pengungkapan serangga dalam Al-Quran ini sesuatu yang besar. Dan pada tahun saya join UKM 2008, hujung November. 2009 saya dilantik sebagai ketua pusat sistematik serangga. Maksudnya mengambil alih daripada Prof Mat Salleh dan Prof Zaidi dan Prof Idris lepas tu. So tiba-tiba pada tahun 2010 saya mendapat panggilan telefon masa saya tengah drive daripada seorang. Dia kata saya nak call daripada production. Dia sebut nama production dia, saya tak boleh ingat. Dan dia kata kami ada idea untuk buat projek dokumentari TV tentang serangga dalam Al-Quran. Jadi memang berderau dalam saya masa tu. Saya rasa macam adakah ni doa saya yang makbul, kerana saya memang bercita-cita sangat dapat buat dokumentari di TV. Dan bila bertemu Cik Nahar set appointment masa tu, saya terus bagi dia Cik Nahar, ini buku Rahsia Pengungkapan Serangga dalam Al-Quran. Itu adalah skrip bagi the whole production, 13 episod. So inilah dokumentari Hasratun di TV1 yang telah disiarkan pada jam 12 tengah hari 31 Disember 2010 sampai 25 April 2011. Jadi masa on air tu, kami akan duduk di kafe UKM dan menonton tanpa orang perasan sebenarnya saya di TV tu. Okay, itulah pengalaman lah. Dan saya rasa macam ni, kita memang kalau kita rasa sesuatu, kita rasa tanamkan di benak dan berdoa. So ini sekitar shooting tu, shooting depan kamera ni yang pertama kali shooting depan kamera lah tahun 2010. Dan sekarang dah 10 tahun kan. So dah 10 tahun dah saya tak duduk depan kamera ni. First time duduk depan kamera balik ni. Okay. Jadi selepas Hasratun, dan masa dalam Hasratun tu, saya featurekan researcher, maknanya rakan-rakan daripada Center for Research Systematic ni, Pusat Sistematik Serangga. So profesor saya masuk, kawan-kawan penyelidik yang tentang serangga semua masuk, termasuk pelajar-pelajar saya sendiri. So saya memang feature pelajar undergrad saya. Dan ni dia punya so-called reflection dia lah. So pengalaman pembikinan Hasratun merupakan pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Daripada peluang yang diberi ini, minat untuk mengetahui berkaitan antara serangga dan agama meningkat. Dia nampak macam buat-buat, tapi sebenarnya mereka betul-betul merasakan lah, experience it very well. Okay. So selepas daripada Hasratun ni, bila tahun 2015, bila kami telah menerbitkan buku ini bersama Telaga Biru, Indahnya Pemakanan Perubatan Islam, pada mulanya saya tidak saya terlepas. Mungkin masa tu saya outstation dan sebagainya. Producer Al-Hijrah semasa tu dia kontak Prof Aminah Abdullah, dan memang selayaknya lah Prof Aminah Abdullah yang menjadi yang featured dalam dokumentari tu tentang makanan. Kerana producer tu dia dapat buku kami ni, dan dia terus kontak untuk buat episod tentang makanan sunnah. Okay. Jadi daripada situ bertemu dengan Prof Aminah dan juga Ustaz Wan Nasruddin. So Ustaz Wan Nasruddin adalah partner saya ahli tafsir bidang Bayani, Quran Bayani. Dan Ustaz Wan Nasruddin minta supaya producer tu kontak saya. So bila dia kontak saya, dan mereka sebut bahawa mereka produce dokumentari Al-Quran dan Sains untuk TV Al-Hijrah, TV Al-Hijrah. Jadi saya kata okey, mari kita bertemu dengan pengarah dia. So bila kita jumpa dengan pengarah dia tanya, apa yang you all boleh buat selain daripada tentang makanan ni?
Jadi saya terus sebut apa sahaja yang ada, kita lay on the table all the research, semua research yang ada di UKM waktu tu. Jadi kita feature hampir semua rakan-rakan pendidik di UKM dulu dalam dokumentari Al-Quran dan Sains pada tahun 2015 hingga 2016. Okay, dan 2016 saya join USIM sebenarnya. Jadi dengan hasad sebenarnya bila saya join USIM saya dapat feature USIM punya researchers. Tapi Allah lebih maha kaya dalam perancangannya, benda ni tak berlaku lagi. Dan 2016 tu 2017 kalau tak silap saya TV Al-Jazeera bertukar punya pengurusan dan CEO-nya bertukar. Jadi mereka ada rebranding baru. So kerana itu kita rasa macam ada hikmah di sebaliknya kan. Okay. Dan ni antara buku-buku yang saya dan juga makalah yang saya pernah terbitkan. Saya pernah terbitkan buku guidebook, insect guidebook tentang serangga di kawasan Tasik Putrajaya Island. Kami pernah publish modul tentang pemerhatian benda potensi alam sekitar untuk Sea Nature UKM. Dan ada buku modul untuk tentang kepelbagaian ekosistem sawit dan invertebrata pangkal ini satu projek khas yang diberi kepada Institut Darul Yuzban. Saya bersama Encik Hadi, fotografer partner saya. Okey, dan sehinggalah ke tahun lepas saya satu paper yang tengah menunggu acceptance bersama Universiti California Berkeley tentang serangga ranting. Okey. So saya selalu fikirkan benda-benda soalan-soalan trivia macam ni bila dah mula mendapat peluang, Allah bagi rezeki mendalami semua ni dan nampak ayat, dan saya nak bagi tahu, dan saya memang nak ingat sahabat saya yang sama-sama buat PhD bersama-sama, iaitu Dr. Khalid Said Aqlan Nasir yang sekarang berada di Yaman. Dia memang Yemeni. Jadi kita tahu apa yang berlaku di Yaman, dan bila saya WhatsApp dia pun dia kata yalah keadaan tidak begitu ni kan, aman di sana. Tapi sahabat saya itulah yang point out pada saya sebenarnya. Dia tunjuk bila dia baca ayat kita Nabi Sulaiman punya tongkat dimakan oleh anak-anak, disebut pada saya, brother, this is your baby. So baby maksudnya sebab kami mengkaji tentang serangga tertentu. Jadi baby saya ialah anak-anak. So itu yang saya PhD saya. Manakala dia mengkaji tentang prosaksi. So dia kata this is your baby, brother. So dari hari itu saya dapat the full sense of ayat Quran. Dari situ saya mula membongkar semua perkara lah. Dan saya sentiasa berfikir tentang trivia, soalan-soalan trivia macam ni berapa sebenarnya luas alam ni, berapa banyak galaksi dan bintang sebenarnya yang ada disebut dalam Al-Quran ke tak, dan berapa banyak kehidupan atau makhluk sebenarnya yang ada. So itu antara soalan-soalan yang saya cuba cari jawapan, all the fundamental questions, sehingga kepada benda yang very specific, especially benda-benda yang berkait dengan zoologi lah, kaitan ular makan ular, hingga Alisir Firaun tu boleh mengakui kebenaran dan itu adalah dari Allah, mujizat, bukan sihir dan sebagainya. Dan saya rasa saya akan share lepas ni tentang ular makan ular, kerana saya dapat jawapan tu di Langkawi daripada Raja Ular. Okay, dan kaitan lalat dengan sekelumit nikmat yang Allah anugerahkan. So lalat dalam hadis kan. So saya selalu fikir tentang benda tu. Jadi untuk sekarang ni saya share tentang dampah lah. So saya jumpa perkataan dampah ni kalau tak silap tahun 2013 ataupun bila saya mula mencari, bila kita dah ada iPhone ataupun smartphone. Saya rasa iPhone yang ada apps yang sangat laju dan bagus, ada query builder yang sangat mantap, yang kita boleh cari sebarang perkataan dalam apa-apa wadah pun, apa-apa dia punya kata akar pun. So saya dapat dengan sangat cepat kalimah-kalimah tu, hinggalah saya dapat tahu yang Allah tak ada perkataan hayawanat di dalam Al-Quran kecuali perkataan
dabbah. So dabbah tu menerangkan tentang all the terrestrial animals yang ada di dalam di muka bumi. Allah sebut dalam apa sebagai dabbah. So bila saya tahu, okay, inilah, this is my research endeavor, this is my quest, okay, untuk memberi faham dabbah tu tentang haiwan-haiwan dalam Al-Quran, kerana saya mempunyai PhD zoology. Okay, jadi soalan-soalan yang kita nak tahu je lah, berapa banyak ayat surah dalam Al-Quran yang menyebut tentang makhluk hidupan yang bergerak ni. Selalunya dalam tafsir Pipa Ar-Rahman disebut dabbah tu ialah haiwan-haiwan melata, haiwan yang bergerak di atas muka bumi. Ada berapa jenis makhluk yang disebut namanya dalam Al-Quran. So itu persoalan-persoalan yang saya rasa saya perlu kaitkan. Dan sebab masa kita fokus ayat dabbah, tapi saya telah bertemu dengan satu poster yang sangat menarik. Kita dalam WhatsApp ni memang cepat kita dapat information. So ini antara Saudi .panther, okay, Al-Haywanat fil Quranil Karim. So ada 1, 2, 3, 4 kali 7 kan, 28. So dalam poster ni ada 28. Tapi dalam buku, kalau perasan tadi Dr. Widus ada tulis buku tentang 27 keistimewaan haiwan berdasarkan tafsir. Maknanya Dr. Widus mungkin miss ada satu haiwan lagi yang Dr. Widus termiss. Tapi tak apa, ini ruang untuk kita ni kan. So dia boleh buat edisi kedua buku Dr. Widus. So pemerhatian atas dabbah ni, ayat-ayat dalam Al-Quran menerangkan sedikit sebanyak tentang dabbah dan biologi hayatnya. Dan banyak dabbah mesti kita perhatikan di sekeliling kita, dan kebanyakannya mengelak konflik. Okey, lebih banyak yang keluar di malam hari berbanding siang. Ni dabbah ya. So yang kalau yang haiwanat ni termasuk an'am, termasuk haiwan-haiwan yang dibela. Jadi dabbah ni haiwan liar. So haiwan liar kebanyakannya dia keluar waktu malam mengelak konflik. So saya lah antara orang yang so-called kita dah ada PhD, orang kata PhD ni dia must be crazy people kan. So saya lah antara orang yang crazy kalau kami pergi ekspedisi saintifik yang diajukan oleh Kehutanan, Penelitian ataupun Akademik Sains. Saya adalah tim yang siang pergi cari serangga dan segala makhluk yang melata kecuali haiwan yang bertulang belakang, sebab ada tim lain. Siang dan malam macam tak tidur pergi cari. Antara benda yang kita cari ialah kumpulan-kumpulan arachnida tadi yang berkaki 4 yang rare, jarang. So nanti saya share di masa yang lain. So kita sebenarnya dabbah ni salah satu peluang untuk kajian Allah bagi pada kita. Kajian untuk melihat tabiat dabbah dan upaya uniknya adalah kurnia Allah bagi kita. So, dia adalah ayat-ayat. Kerana bila Allah dah sebut dalam Al-Quran haiwan-haiwan ni, dia adalah ayat. We should ponder. Kita kena betul-betul sentiasa memikirkan. So peluang penelitian bersepadu sehingga kita dapat menerbitkan teknologi terkini. Teknologi terkini sekarang biomechanical engineering, biomedical engineering, biomimetics, bioelectromagnetic dan sebagainya lah. Kerana apa? Kerana salah satu perkara yang belum ada dalam sains. Saya dah Google dah. Saya rasa kalau saya tak sempat Google baru sekejap tadi, kalau baru keluar maksudnya memang dia terbaru lah. Dalam Al-Quran telah termaktub tentang the law of locomotion. Tapi kalau kita Google law of locomotion dalam sains tak ada. Tapi dalam Al-Quran Allah dah sebut this is the law of locomotion, hukum pergerakan haiwan. Tapi ni saya akan bincangkan di siri yang lain, more detail. Okay, Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 45, wallahu khalaqa kullu dabbatin mimma. Allah telah menjadikan setiap haiwan-haiwan yang bergerak tu, dabbah tu daripada air. So saya slash tu, tapi dalam pimpinan Ar-Rahman dari air. Okay, dari segi bahasa dari dan daripada tu ada maksud yang berbeza kan. Daripada mungkin elementer yang dijadikan, dari tu mungkin daripada air dia naik ke darat kan. So dia dah macam teori evolusi. Tapi yang seterusnya, wa minhum man yamshi ala batni, sebahagiannya berjalan atas perut, wa minhum man yamshi ala rijlain, sebahagiannya berjalan atas dua kaki, dan wa minhum man yamshi ala arba', dan sebahagiannya berjalan dengan 4. Okey, tak ada sebut kaki kat situ.
So bila saya teliti sikit ayat ni, dan kerana saya mengajar invertebrate biology di UKM dulu, saya dapat tahu yang bila disebut mengikut turutan, memang ada dia punya ordination, kepentingan dan hierarki dia sebenarnya. Sama juga macam hadis tentang apa yang kita akan tinggalkan bila kita mati. Dia turutan yang disebut tu ada kepentingan dia, dan memang dah ada dah pakar-pakar Quran dan Sunnah kita menuliskan tentang the sequence of ayat dan turutan tu, kepentingan, ada kepentingan dia. Jadi bila saya mendalami invertebrate biology, saya dapat tahu yang kumpulan gas yang dipanggil gastropod, haiwan yang berjalan atas perut ni, memang yang paling banyak, lebih banyak daripada haiwan yang berkaki 4. Ni kaki 4 ke kaki 6 ni? Ni serangga. Tapi kaki dia 4 je, yang 2 tu macam tangan je kan. So nanti kita akan share 4. Lepas tu yang ni kaki berapa ni? Okay, kalau dalam invertebrate yang ketam-ketam dia dipanggil decapod, dia berkaki 8, berkaki 10, decapod. Kalau laba-laba, octapod. Okay, dan ada yang kaki banyak macam ni, lipan bara ni, bukan lipan bara, ini lipan gua. So, kaki dia sangat banyak. Okay, antara haiwan yang paling laju di muka bumi, sangat laju. Okay, itu kita akan cerita waktu lain. Okay. Dalam rahsia program serangga dalam Al-Quran, Profesor saya, Prof. Muhammad Said menulis tahun 1991 dalam buku ni. So beliau menyenaraikan, dan beliau adalah entomologis yang sangat strict, dan dia sangat marah kalau kita sebut labah-labah tu serangga. Okay? So labah-labah bukan serangga, sebab serangga berkaki 6. Okay. So itu yang entomologi. So yang disebut dalam Al-Quran ialah An-Nahlu, iaitu lebah, An-Namlu, semut, Dabbatul Ard. Saya ada bagi tanda soal kat situ kan. Sebab kalau perasan dekat dalam poster tu, Dabbatul Ard tu tak ada. So ada satu lagi haiwan yang terkikir kat dalam. Okay. Kemudian Farash, Zubab, Bahuda, Jarat dan Ummat. So itu yang Prof. Muhammad Saleh telah tulis dalam buku rahsia pengungkapan serangga dalam Al-Quran. So serangga dalam Al-Quran, okay, hanya satu jenis serangga yang mendapat penjelasan terperinci berkenaan biologi dan ekologinya dalam surah An-Nahl. Tapi dalam 2 ayat je sebenarnya. Dalam 2 ayat tu panjang cerita dia. So, nanti kita boleh share di masa lain. Serangga yang lain hanya disebut sepintas lalu atau disebut dalam perkisahan sirah-sirah Anbiya sebagai elemen balak, okay, atau sebahagian daripada plot perkisahan sirah tersebut. Okay. Terdapat 2 lagi jenis serangga sosial selain daripada An-Nahl tu, lebah tu serangga sosial. So ada 2 lagi serangga sosial yang disebut dalam Al-Quran, iaitu An-Namlu, iaitu semut, dan Dabbatul Ard, Ta'kulu min Sa'atah, yang telah memakan tongkat Nabi Sulaiman. Okay. So kedua-dua jenis serangga ni, melata ni, dalam satu ketumbukan, ini bahasa Melayu ketumbukan di atas tanah, anak-anak dan semut, dikisahkan dalam sirah Nabi Allah Sulaiman. Okay. So itu kita akan sharing di masa yang lain. So ni macam teaser lah. Teaser pun dah 45 minit. Okay. So sekarang kita fokus pada Al-Ankabut. Topik hari ini, sebab dia memang sangat short and like concise, saya harap dia memang punch. Okay. Al-Ankabut saya bagi tajuk antara lelabah, sawang dan sesawang. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathali al-ankabut ittakhadhat baita. Okay. Saya baca putus-putus tak bertaraf. Wa inna awhanal buyuti la baitil ankabut law kanu ya'lamun. Ini student saya nama Aulia dekat depan saya ni. So dia memang special sebab ayat ni ada di sini. Maksud ayat ni, misal bandingan orang-orang yang menjadikan benda-benda yang lain dari Allah sebagai pelindung-pelindung yang diharapkan pertolongannya adalah seperti labah-labah yang membuat sarang, untuk menjadi tempat perlindungannya. Padahal sesungguhnya sarang-sarang yang paling reput
Auhan ialah sarang laba-laba. Kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan, lau kanu ya'lamun. Saya bila baca ayat ni, saya rasa macam macam nak cakap, dia memang dah jadi, it should be my quest. Okay, lau kanu ya'lamun. Kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan. Jadi bila kita dah buat kajian tentang serangga dan sebagainya, walaupun laba-laba tu masuk dalam serangga, tapi etymologi dia akan cover sikit tentang haiwan lain. Kalau yang berkaki empat ni dia panggil arachnologi bidang dia. So saya terus memikirkan apa sebenarnya Allah sebut dekat dalam ni, kerana dalam sains kita baca sarang laba-laba ataupun sutera laba-laba tu dia lebih kuat daripada keluli untuk 1 inci ataupun selembar, lagi kuat daripada keluli. Strongest polymer, strongest biomaterial. Saya ada juga slide yang tunjuk tu. Tapi Allah sebut ni tentang kama salil ankabut ittakhadhat baita. Persoalan al-ankabut di situ, dan dhamir yang Allah gunakan ialah muannas. Kat situ muannas. Memang ada sahabat saya di Pemantik Insan, Ustaz Bazli, buat master untuk merungkaikan tafsir kenapa Allah menggunakan muannas untuk laba-laba. Dan dia dah berjaya lah. Tapi saya lupa nak masukkan paper. Jadi kebanyakan laba-laba yang kalau kita tengok yang tengah buat sarang tu, majority percentage saya tak pasti berapa, tapi majority female. Ini yang memang betina. So memang itulah Allah sebut betina dalam ayat tu. Kalau kita tengok sikit video macam mana laba-laba ni buat serang. Ini ada satu spesies laba-laba yang general name dia kite spider. Kita tengok macam mana dia tengah buat sawang. Okay, dalam sains, dalam secular science teruslah dia sebut kan, dalam paper-paper yang banyak, mereka kata laba-laba ni bila dia buat sarang, dia akan ukur sudut. Kita boleh nampak tangan dia ukur sudut. Dan dia nak pastikan the tension untuk tali sawang dia tu, dia akan petik-petik. Dia petik macam petik gitar. So dia akan tengah pitching tali. Dan dia akan adjust mengikut, ada paper yang tunjuk adjust mengikut keadaan yang angin kuat dan tidak. So dia akan menyesuaikan setiap keadaan. Setiap masa dia buat tu, dia memang calculate. Dia calculate all the variables yang dia perlukan. Okay. Tapi kalau kita nampak teliti ke macam mana keadaan dia sebenarnya? Adakah dia betul-betul teliti ataupun macam mana? So itu yang saya mula fikir bila kita tengok macam mana laba-laba ni buat sarang. Kalau kita tengok dalam YouTube fast forward laba-laba buat sarang dalam makmal dan sebagainya, seolah-olah memang sangat teliti. Ada ukuran dia, macam taklah terlalu sangat. Walaupun kami pernah membincangkan al-ankabut tu, kalau orang Kedah sebut kelak kabut tu, dia ada bunyi macam kelak kabut kan. Kami pernah juga bincangkan bunyi al-ankabut tu. Tapi bila saya dapat buku ni daripada Prof. Mat Rofah, saya memang sanjung tinggi Prof. Mat Rofah, kerana kita tahu beliau menguasai tafsir Jalalain. Dan beliau adalah pejuang etnoscience, etnomatematik kita dalam Melayu. Kita memang sangat sanjung Prof. Mat Rofah. Cuma bila saya dapat buku ni, memang saya excited sangat. Buku Ulul Albab, Ajaibnya Alam Semesta, saya sangat excited. Sebab kita sanjung tinggi Prof. Mat Rofah, kita memang tahu Prof. Mat Rofah macam. Cuma bila sampai saya buka konten dan sampai pada bab 10, saya rasa tak senang hati. Kerana bab 10 tajuk dia ialah keluarga laba-laba, simbol keluarga yang menderita. Saya daripada hari itu saya rasa macam tak senang hati dengan tajuk ni. Dan bila baca,
Saya pernah juga baca sebelum Prof. Mak Rufah tulis buku bab tu, saya pernah baca juga dalam journal paper yang kata laba-laba dan ayat tentang laba-laba menerangkan tentang kehidupan laba-laba yang tidak tentu hala, yang kehidupan yang macam Prof. Mak Rufah tulis dalam ni, jantan akan dimakan oleh betina. Jadi hidup kehidupan yang tidak bahagia. Sebab itulah tajuk dia keluarga laba-laba, simbol keluarga yang menderita. Tapi saya rasa macam tak senang dengan tajuk ni. Jadi saya rasa macam saya perlu buat kajian selanjutnya, kerana ayat ini menerangkan tentang laba-laba yang membuat sarang. Dia tidak menyebut pasal keluarga laba-laba dan kehidupan laba-laba tu, tapi hanya laba-laba yang sedang membuat sarang. Dan Allah sebut yang auhan itu adalah sarang laba-laba tu. It's about the spider web. So saya rasa macam terus saya kena kaji dengan lebih mendalam ayat ni. Walaupun ada juga penulis Ustaz Suki pernah tulis tentang the social aspect of it. Okay? Jadi masing-masing Prof. Rafah saya boleh anggap sebagai saya memang sanjung tinggi menguasai tafsir jalan lain. Ini mungkin apa yang beliau dapat daripada takwil itu. Dan Dr. Suki juga menulis tentang the social aspect of it. Sawang ini menunjukkan tentang bagaimana the World Wide Web, kerana dia relate web to the World Wide Web dan agenda musyrik, agenda musyrik yang dikaitkan dengan ayat tu. Jadi dua perkara ni telah membuat saya rasa macam saya perlu kaji lebih lanjut, kerana saya seorang ahli zoologi. Saya ada PhD dalam bidang haiwan. Jadi saya kena kaji makhluk ini dengan sedalam-dalamnya. So Al-Ankabut, sehingga pada saya share gambar ni yang diambil oleh Cik Adi dalam buku Invertebrate Pangkuk Island. So, bila kita tengok sawang ataupun sarang laba-laba ni, bila dia kena air, kita akan nampak air itu akan membentuk very perfect sphere. Kerana apa? Polimer sarang laba-laba tu dia akan membentuk notch, ada rongga-rongga yang di mana bila air jatuh dia akan terus membentuk perfect sphere. Ini kalau Dr. Azman nanti boleh betul-betul explain it in physics punya term and calculation. So kita akan nampak macam tu, dia well spread dan sangat cantik. Dan ini antara gambar yang keadaan di mana fotografer sangat nak ambil gambar, sangat cantik. Kita nampak water beads di situ. Dan bila disebut sawang laba-laba, dalam sains saya selalu menyebut tentang kekuatan polimer tu, iaitu protein dia, kekuatan dia. Sentiasa secular science sentiasa mengangkat, sebut tentang sarang laba-laba ni polimer yang paling kuat dan sebagainya. Jadi saya dapat petik daripada Forbes. There are 6 strongest material on Earth, besides diamond. And kat bawah tu ada, on the biological side, spider silk is notorious as the toughest, with a higher strength to weight ratio than most conventional material like aluminium or steel. It's also remarkable for how thin and sticky it is. And of all the spiders in the world, Darwin's bark spider have the toughest. Nampak tak bagaimana Barat betul-betul mengangkat the strength of the spider silk? And dalam Forbes ni, dia punya level macam mana, dia punya reference ni Forbes ni macam mana. Darwin's bark spider, dia letak nama tu macam mereka betul-betul nak mengangkat benda ni. Sebab tu saya terus terfikir, apa sebenarnya yang agenda mereka? Kerana dalam Al-Quran Allah sebut auhad. Allah sebut tentang sarang laba-laba ni, sawang ni auhad. Jadi apa sebenarnya agenda? Adakah dia satu deviation ataupun macam mana? So published in scientific reports on biomaterial evolution, parallel behavior innovation in the origin of web, spider web. Dia cerita tentang protein evolusi. Protein itu MASP, major ampullate
spider-one protein, MASP, itu dalam protein dia. So kalau kita tengok in detail, dia akan list all the amino acids yang ada. Okay. Begitu juga paper ni, the effect of wind on trap structure and material properties of CMH spider. Maknanya spider yang buat sawang tu, dia senaraikan protein dan dia bezakan. Kalau kawasan angin kuat, so laba-laba ni akan kurangkan protein sekian supaya dia lebih menganjal dan sebagainya. Jadi banyak mereka terus membincangkan pasal the polymer and also the strength of the spider silk. Tapi persoalan dia ialah sawang laba-laba ni, the spider web is that. It's not about the protein, it's the spider web. So yang the spider web structure tu yang saya rasa kita kena betul-betul tengok. Dan bila saya selalu fikir, ponder about it, kebetulan ada satu hari tu seseorang datang ke makmal saya di UKM, dan dia datang dengan data. Doktor boleh analyse data macam ni kan? Because I do multivariate analysis masa saya buat PhD. Dan bila dia bagi saya data yang sebanyak tu, saya sangat gembira. Tapi saya tanya, ni data apa ni? Saya sebenarnya buat PhD spider. Saya ukur semua sarang spider yang ada di Malaysia ni. So inilah Dr. Zohimi Nasir. Sekarang dia berada di MPOB sebagai pegawai penyidik. Okay. So Dr. Zohimi master, dia buat tentang kolugo, kubung, dan dia publish satu buku tentang kubung. Kubung ni adalah animal, haiwan yang telah menginspirasikan the flight suit yang banyak yang dah viral sekarang. Dalam movie pun ada yang boleh terjun, dia pakai macam tu, tak payah parachute dan sebagainya, dia buka ada membrane. Itulah haiwan dia. Saya rasa macam Dr. Zohimi punya buku telah menyebabkan American be able to patent that particular suit. Okay. Dan Dr. Zohimi bila buat pasal spider, dia datang pada saya dan saya analyse data. Bila saya analyse data tu dan dapat result, okay, ini thesis dia, dapat result, saya rasa macam, adakah ini jawapan kepada persoalan saya selama ni tentang sarang laba-laba ni? Kalau tak kerana seorang yang gila ni, buat crazy ni, buat PhD, pergi masuk dalam hutan cari segala macam spesies laba-laba yang ada. Tengok dekat abstract dia. Okay, abstract dia. So this study aim to determine the diversity and distribution of spiders. Okay, to document the spider diversity. Specimen were collected from 11 selected location from Peninsular Malaysia. Dia hanya pergi Peninsular Malaysia dan di sebelah barat je. Okay. Dan dia fokuskan pada satu kumpulan tetragnathid yang laba-laba yang besar-besar. Yang big obweb. Obweb ni senang cakap, dia macam setawang yang macam Spiderman lah sebenarnya. Laba-laba yang buat sekarang ni macam-macam, ada macam-macam bentuk. Okay. Dan beliau telah mendapat sebanyak 644 spesies spider, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam PhD dia 4 tahun, 600 spesies spider. 600 spesies tu nak dapat daripada beribu-ribu collection sebenarnya. Beribu-ribu spider dia dah pergi cari dalam hutan kan, dan dapat. Dan dia dapat ada spesies-spesies baru lagi yang dia sendiri namakan. Okay, ni profesor dia, supervisor, Prof. Roma, tulis bersama Lee Dai-Kim, seorang prominent researcher in spiders at NUS. Saya berpeluang pergi Kongres Arachnology dan dengar Lee Dai-Kim bagi keynote. Selepas dia turun tu, saya tanya, NUS punya lab ni buat pasal apa Maknanya dia punya laboratory ni buat pasal apa? Sebab selama ni saya tahu daripada paper ni, dia hanyalah kutip spider dan pergi buat taxonomy, tengok namakan spesies sehingga dia tahu ada berapa banyak spesies yang ada di semenanjung Malaysia. So pada tahun 2009 425, pada tahun 2016 644. Okay, dah bertambah dah. Alright, so Lee Dai-Kim kata we do everything about spider. So di lab mereka di NUS tu, mereka buat apa saja tentang
satu-satu haiwan, segala apa pun, level dia sangat tinggi. Saya tahu salah seorang penyelidik yang buat research pasal anak-anak, asal dia dari Cicero, Australia. Sekarang dia dah join NUS di lab ni. Dia adalah antara orang yang telah publish paper mengetahui bahawa anai-anai, kalau nak makan kayu, anai-anai ni akan ketuk kayu, dan anai-anai tu boleh tahu berapa volume kayu. So sekarang dia ada di NUS, Theodore Evans nama dia. Okay, so bersama Lee Dai-Kim buat pasal spider, everything about spider. Theodore Evans buat everything about termites. So saya bagi tahu label dia. So, kalau kita tengok nama spesies, tak nampak nama spesies, ada banyak spesies yang Dr. Zul fokuskan. Dalam ekologi kita selalu kalau macam susah nak bagi nama spider tu, kita akan kumpulkan dia dalam bentuk dia macam laba-laba ni buat apa? Macam tu lah. Laba-laba ni jenis yang buat apa? So laba-laba yang difokuskan dalam kajian ni ataupun yang kita nak fokuskan untuk kaji spider web ni ialah the Arachnid group of web weavers. Dia buat aerial web, maksudnya dia buat web dia tak dekat bawah tanah ataupun sangkut ke mana-mana, tapi dia di udara lah maksudnya. Okey. Ini adalah salah dua daripada spesies laba-laba yang Dr. Zul telah identify dan lukis. Lukisan dia adalah lukisan beliau sendiri ya. Sebagai ahli kaji haiwan dan tumbuhan dan batu, okay, kepakaran dan kemahiran yang perlu ada ialah kemahiran melukis. There should be a high level of artistry to be able to become a taxonomist. Sebab itulah Prof. Muhammad Saleh sebenarnya nak menyatakan pada kami dulu, taksonomi ini adalah ilmu akar, ilmu asal. Kalau Allah sebut wa'allama adamal asma'a kullaha, itulah taksonomi nama dia. Ilmu menamakan sesuatu. Jadi untuk menamakan sesuatu tu level dia sangat tinggi, the level of artistry. Kita nak tunjuk pada orang yang ini benda ni beza daripada benda ni. Beza dia tak banyak tu, tak jauh sangat, slim, very slim, kecil je, sikit je. Kalau antara spesies family jenis yang sama kepada spesies, dia boleh sampai kepada kita kena bedah alat kelamin makhluk tu. Alat kelamin laba-laba. Dan ini laba-laba besar juga. Ada yang lagi kecil daripada tu. Sahabat saya, co-author saya juga, Dr. Isfariza, dia membedah kumbang daun. Kalau kita nak sebut ladybird yang kecil tu dia bedah dan keluarkan alat kelamin. Ini saya akan bincangkan dalam topik Zaujain Isnain nanti. Saya akan feature Dr. Iswar Yasin. So tahap untuk kita dapat menamakan sesuatu dan tahu dia spesies dia lain daripada yang dia adalah Aulia, dia bukan Faid, dia adalah lelaki, dia bukan perempuan, dia adalah pasangan, dia adalah spesies yang sama, tahap dia sangat tinggi. So ini adalah lukisan. Saya tidak menguasai skill ini. Saya mungkin dah tangan dah kaku. Tapi mereka yang saya memang salut, terutamanya Tok Guru Prof. Muhammad Saleh, memang dia boleh melukis dengan sangat cantik. Okay. Jadi kalau tuan-tuan tengok selama ni, kalau ada dalam buku kat mana-mana nampak ada lukisan yang dia macam ni lah ini memang orang lukis sendiri pakai tangan. Okay. The dot yang hitam-hitam dekat mata ni, okay, memang kena titik-titik-titik kan dalam tu. Dan it was drawn exactly like the specimen, benda yang dia tengok. Okay. So dia ada satu teknologi berbantu, dia ada lukis Sidacam, dia tengok dekat mikroskop, okay, dan dia akan project apa yang kita nampak dan mereka akan trace. So that is the level. So kalau tengok lukisan cantik memang the artistry level is, saya memang salut, saya tak dapat. Okay, so bila kita buat tentang sawang, ini abstrak yang part yang terakhir dalam almost to the end daripada thesis Dr. Zul. Okay, bila sebut web characteristics of 12 species from 4 genera, okay, kita buat analisis ni, principal component analysis.
selepas semua variable yang dia dah ukur. So ada variable yang diukur ditunjukkan dekat dalam di sini lah, dalam figure ni. So spiral yang mana, radii, ini garis ni, open hub. Okay. Kalau tuan-tuan biasa tengok, perhati lepas ni, tolonglah perhati sarang laba-laba ni. So ada yang jenis tengah-tengah ni ada, lepas tu tiba-tiba dia ada kosong kat situ. Lepas tu dia punya yang lain-lain mesh tu. So ada yang terus penuh. Okay. Dan ini wet area, dan dia tunjuklah dia guna measuring tape untuk ukur. Okey, dekat sikit lagi kita boleh nampak macam ni. Sini lah, macam mana Dr. Zul telah pergi kepada sebanyak laba-laba tu dan cuba ukur sawang ni setiap satu. Okey. Okey, ini antara paper yang quite latest. Kita tentang the geometry of the spider web, secondary frame in spider web. Secondary frame ni ialah yang macam ni. Dia dalam ni dia ada mesh ni. Lepas tu di luar ni dia ada tali-tali yang mengukuhkan. Jadi dalam paper ni mereka mengukuhkan lagi bahawa kekuatan sarang laba-laba ni atau kekuatan sawang ni adalah disupport oleh benda yang di luar. So maksudnya dia seolah-olah telah mengaku bahawa sarang laba-laba ni tak kuat sangat, tapi ada secondary structure yang menguatkan dia. So dalam tu kita dah boleh nampak tak sebenarnya dalil Allah beri tentang sarang laba-laba ni awal memang dah nampak sebenarnya. Tapi dalam scientific reports, okay, dalam secular scientific reports mereka tetap menyatakan yang benda ni agak kuat. Okay. Dan ini juga latest. Ini preprint, belum publish lagi. Oak weaving spiders show a correlate syndrome of morphology and web structure in the wild. Mereka nak kata kajian ini menunjukkan bahawa spider ni dia akan ubah-ubah dia punya sawang tu untuk mengukuhkan dia, dan bila ukur-ukur ada certain conflicting variables yang sebenarnya disebabkan oleh satu yang dia panggil syndrome of morphology. Ni kena namakan syndrome of morphology. Mereka selalu mendatangkan istilah-istilah yang wow untuk kita kan. Jadi syndrome of morphology, dia bergantung kepada bentuk dia. So dia structure itu dibina kerana bentuk-bentuk dia yang berbeza. Jadi sebenarnya Al-Ankabut ni, sarang laba-laba ni macam kita tengok dia rumit, ya, tapi teliti. Dia rumit dan dia teliti juga. Walaupun nampak macam ni, macam serabut kan, macam serabut, tapi sebenarnya ada ketelitian dia di dalam tu. Ini saya dapat daripada internet. Okey, untuk satu spesies, dan mereka colorkan ni berdasarkan protein, komposisi protein yang ada. Jadi kita boleh nampak macam perbezaan komposisi protein dan apa yang ada yang beza pada setiap structure spider web tu. Okey. Jadi yang dipanggil mesh nanti ialah yang ini putih ni, macam tali sembat dia. So ini tempat dia tangkap serangga. Dan laba-laba ni sebenarnya dia kena berhati-hati sendiri masa dia buat. Sebab spider silk yang dia hasilkan tu dia ada part yang sticky, ada yang tidak. So kalau dia sendiri terlupa, kalau dia macam kelang kabut, dia sendiri boleh terlekat dekat spider web dia sendiri. Dia tak boleh lari daripada yang sticky tu sebenarnya. Jadi masa dia buat dia memang teliti. So dia mula dengan struktur Y, bercabang macam ni. Dia always start macam tu, and then baru dia akan buat dia punya kawasan perangkap. Okey. Okey, ni gambar lain. Ni macam spider kan, tapi sebenarnya spider di sun spider dekat desert yang digeruni oleh askar Amerika masa mereka serang Iran dulu. Okay, ini tak apa, ni kita share. So sekarang saya nak tunjuk, inilah data empirical yang kami telah publish. Dan daripada tesis Dr. Zul Helmi, dan saya
tolong analisis. Okay, boleh nampak? Tapi saya point out nanti ya. Saya tolong analisiskan dan kami tulis scientific paper ya, Reoriented Insects pada tahun 2017 publish. So web characteristic determine niche partitioning for oak web spiders. Okay, apa yang kita dapat daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 variable yang boleh ubah yang betul ukur-ukur tadi untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 spesies yang disebut tu. Ini nama spesies. Ini nama spesies. Okay, taxonomic nomenclature by Carolus Linnaeus, okay, memberi satu macam protokol untuk kita menulis nama spesies supaya difahami seluruh dunia. So dia kena ada nama genus dan nama spesies. Okay. So sekarang genus kita nampak ada satu genus jenis kan. Basidia 2, Tetragranata 3, Haliorida 4. So ada 4 genus, 12 spesies. Okay, 4 jenis yang berbeza. Dan dalam 4 jenis tu ada 12 spesies. So dia tak balance eh. Bila kita analyse ni, kita tak boleh pakai analysis of variance. Sebab dia so unbalanced dan kita nak tengok interaction antara variable. That's why kita guna multivariate analysis. Dan bilangan sampel yang Dr. Zul berjaya dapat untuk setiap spesies pun tak sama. So dia sangat tak balance. Okay. Tapi nombor ini mewakili laba-laba yang berlainan umur sebenarnya. Ada yang muda, ada yang dah tua. Okay, tapi diukur saja. Sebab dah masuk dalam hutan susah kan. 400 lebih spesies yang dia dapat, 600 lebih spesies tu. So untuk yang ini ada berapa spesies dan bilangan semua sekali. So terukur je lah kan. So data tu boleh pakai, kita boleh pakai tu lain cerita. Sekarang dah dapat data. Bila dapat data, kita analyse dan kita dapat statistical analysis ini yang memberi mean dan standard deviation. Terus saya memang berderau darah. Sebab apa? Bila kita tengok, kita nak tengok selalunya bila kita analyse, kita akan tengok within spesies, dalam populasi dan antara populasi, between individual, antara individual. So dalam community ecology, kita tengok antara individu perbezaan dan antara spesies. Okay, so itulah analisis yang kita dapat. Dia ada sebenarnya ada satu rajah ordination yang lebih kompleks daripada dia. Tapi daripada statistik itu kita dah boleh nampak dengan jelas. Okay, ada dua boleh ubah yang nampaknya tidak begitu signifikan berubah antara spesies yang berbeza dan individu yang berbeza umum. Okay, iaitu hub area dengan mesh size. Hub area tadi kita reflect hub area tu jauh kan. Okay, hub area adalah tempat yang tengah-tengah yang laba-laba suka duduk. Okay, dia akan duduk kat situ berehat, tu hub area. Okay, lepas tu mesh area pula ialah tempat berhol yang tadi tu, yang jadi sembat dia. Okay, mesh size yang jadi sembat ni. Saya suka sebut dia sembat. Nanti kenapa saya sebut dia sembat? Okay, so kita tengok, kalau kita nak tengok analisis statistik sama ada sesuatu data tu ataupun variable tu dia significant atau tidak across the individual ataupun population, kita akan tengok juga standard deviation atau standard error. Kalau nombor dia tak berbeza dengan signifikan, tak berbeza sangat, beza dia sikit je, so itu menunjukkan bahawa tiada perubahan yang ketara kepada pemboleh ubah. Tiada perubahan yang ketara. So sini masa saya first tengok hub area, mula-mula saya nampak macam, ini memang laba-laba baik spesies apa dan umur beza-beza, dia tak berapa nak ubah pun dia punya kawasan hub area walaupun dia mula membesar. So bila dia membesar, dia biar je besar tu, dia tak cuba ubah, dia hanya adjust kawasan yang dia nak melangkah.
Kawasan yang dia nak bagi. Okey, laba-laba ni dia kena sentiasa renovate dia punya rumah tu. Kan, kejap kan bila kena laga kan dia koyak lah apa dia sentiasa renovate. So bila dia membesar, dia akan renovate, dia akan besarkan ikut saiz accommodate. Kecuali kawasan hub area ni tidak begitu signifikan. So tempat dia duduk kat tengah-tengah tu dia macam tak nak berubah sangat. Tak berubah secara signifikan. Kecuali ada satu sisi jauh sikit punya standard deviation. Tapi bila tengok mesh size satu lagi tak signifikan. 0 point. Very small perubahan antara individu, umur lain-lain dan antara spesies. Itulah dia punya kawasan sembat ni. So saya sebut sembat sebab apa? Sembat ni kalau kita berjahit, sembat lah benda yang paling penting kan. Kalau kita tak mati ke sembat tu, maksudnya dia akan terburai kan. Dia akan terburai. So hub area, tempat dia duduk tengah-tengah dengan sembat dia. Nampak tak? Kama salil ankabut ittakhazat baita. Wa inna awhanal buyut la baitil ankabut law kanu ya'lamun. So bila kita tengok empirically, kita nampak sebenarnya laba-laba ni memang sifat dia bila daripada kecil sampai dia besar, ada benda yang dia tak nak ubah. Dia degil. Dan ayat itu memberi misal kepada orang yang mengambil selain daripada Allah sebagai pelindung. Maksudnya yang tak beriman kepada Allah kan. Yang tak beriman kepada Allah. Tapi Allah analogikan kepada laba-laba yang buat sarang. Dan Allah kata itulah kerapuhan dia. So kerapuhan itu terletak kepada pegangan keimanan dan ketauhidan seseorang. Jauh kan analogi dia. Kalau tak kerana Dr. Zohrini ni buat PhD, saya rasa sampai sekarang kita tak nampak empirically yang kenapa Allah bagi analogi sarang laba-laba. The hub area tempat dia duduk tengah-tengah tu dia nak ubah, tapi dia ubah benda lain. So orang musyrik ni, okay, dia sarang ni adalah perumpamaan bagi gambaran bagi betapa teliti dan rumitnya rancangan jahat, okay, orang musyrik. Dia boleh buat macam-macam benda. Dan teknologi and whatever, keliling tu dia ubah. Keliling tu dia boleh ubah kan? Tapi mereka tidak mahu mengubah dan mempertahankan kepercayaan mereka. The hub area is non-significantly changed. And also dia punya mesh area, sembat dia, benda yang boleh mengikat. Sebab tu saya ayat ni dia ada kaitan dengan taji Allah. So, namun Allah dapat mengatasi segala-galanya. Allah boleh nak hapuskan saja. So Allah kata dia buat macam sarang laba-laba. Kalau kita tak pergi pandang alam, tengok sarang laba-laba ni sampai ke peringkat PhD, saya rasa lama juga lagi kita nak faham. Laukan ya'lamun kan, kalaulah mereka mengetahui kan. So mereka tu mungkin dalam ayat tu orang yang Allah sandarkan, menjatuhkan hukum itu pada dia. Tapi kita pakai juga untuk kita. Kalau kita sendiri tak tengok kan, kita memang tak tahu pun kenapa Allah bagi analogi. Jadi saya rasa walaupun Dr. Suki dah tulis tentang the social aspect of World Wide Web and whatever, Prof. Mak Ropa tuliskan tentang kehidupan, itu adalah takwil-takwil yang boleh memperkasakan. Tapi sekarang ni bila kita tengok ayat tu tentang sarang laba-laba yang tengah buat sarang, dan sarang tu sendiri, saya rasa kami telah cuba untuk uncover, okay, unearth apa yang Allah nak kita cuba faham. Okay, mungkin selepas ini ada yang akan cuba venture lagi lebih mendalam. Tak tahu dalam mendalam itu harap-harapnya dia akan tidak jadi macam topik Iyun kan, macam yang Dr. Wan Fazul sebut minggu lepas. Topik Iyun ni macam kita dah seronok sangat tengok tu pasal apa, tabi'i mengukur dan segalanya, lalas kita terlupa tentang Allah kan. Seronok sangat macam mereka-mereka yang dah publish dalam scientific journal tu lah, dia seronok sangat dengan spider web tu. Dia ukur macam-macam, segala formula ada. Saya boleh check nanti
formula-formula matematik yang ada, segala geometrik calculation and formulation yang dibuat untuk menunjukkan kehebatan sang laba-laba. Saya harap daripada perkongsian ni betul-betul kita dapat ada orang yang akan cuba merintis dan meneruskan kefahaman kita terhadap laba-laba ni. Walaupun mungkin Dr. Zuhairi telah menyelesaikan PhD dia, tapi ada banyak lagi ruang yang kita boleh nampak yang mungkin ialah mukjizat Al-Quran kan. Kalau kita dalami lagi, kita akan bertemu dengan banyak lagi kemujizatan dia tentang satu kalimah saja. Auhan tu sebenarnya, daripada auhan tu jauh sebenarnya kita nak nampak the empirical scientific evidence of it. Okay, so saya apa yang penting saya rasa untuk macam kajian laba-laba, saya ada sedikit idea. Okay, kerana idea ini antaranya tentang laba-laba yang merayap, yang tak buat sarang, yang tak buat sawang tu. Mata laba-laba yang tak buat sawang, contoh tadi yang saya bagi maksud ayat pada gambar laba-laba kan. Laba-laba jenis yang macam tu, dia punya mata telah dikaji oleh profesor dari Australia masa dia jadi visiting professor di UKM. Dikaji sehingga dia dapat teknologi untuk buat reflector. So dia kaji saiz mata laba-laba tu kan, dan dapat tahu mata laba-laba yang kecil akan reflect light lebih jauh. Jadi sekarang saya tak tahu teknologi tu dah siap ke tidak, tapi idea dia ialah dia akan bangunkan biomimetically teknologi daripada saiz saya tak tahu material dia apa, tapi reflector yang macam mata laba-laba tu untuk disulam ke benang, ke antara benang, supaya dia boleh buat jaket untuk orang bawa motor malam-malam. Jadi tak pakai dia kalau especially jaket yang mahal. Kalau dah bawa Harley Davidson ke, dah bawa Benelli apa semua kan, yang high power motor, kalau pakai jaket kuning reflector tu macam buruk lah kan. Jadi kena dah pakai jaket hitam. Tapi jaket hitam tak nampak reflector, bila kena suluh lampu baru nampak. So itulah teknologi yang saya rasa saya dah ada dah pun sebenarnya, konsep dah pun. Sebab mereka dah buat 10 tahun lepas. Jadi itu antara dia. So laba-laba yang tentang pergerakan octopedalism and biomechanics. Okay, dalam fiction memang ada dah Doc dan sebagainya, tapi in reality biomedical engineering saya rasa belum sampai lagi kot. Ataupun ialah yang boleh membantu perjalanan orang yang Alzheimer ataupun autistic and spastic epilepsy. Okay, tapi untuk sawang ni banyak yang dah berbincang pasal dia punya polimer, kekuatan dan sebagainya, application untuk buat polimer, Kevlar dan sebagainya. Tapi on the geometry sawang kan, geometry tu kita kena utilize in architecture. Saya dah cetuskan idea kepada pelajar, kepada yang nak buat architecture. Why not you counter architect the auhan? Allah kata auhan, kalau kita counter the architecture, it will be a new architecture model kan. Okay, so saya bermula dengan sains tauhid menulis bersama Prof Yusuf Osman, saya punya guru, dan apa yang penting sekarang kita nak push the level. Di sini kita platform kita lah untuk kita bincang. Lepas ini dekat FB Live tu mungkin ada yang respon, ada yang bagi komen dan sebagainya. Kita nak dia akan membina sehingga dia jadi satu macam body of knowledge yang sangat besar yang kita boleh tuliskan. Saya dah ada rangka bab untuk buku tentang spiderweb yang meliputi architecture dan sebagainya. Saya rasa nanti saya akan share topik ataupun projek tersebut di research kit supaya ramai boleh capai, boleh tengok dan contribute. Okay, apa pun sebenarnya kita perlu memerhatikan kerana kebetulan ayat ini berada di situ, di dinding tu. Di dinding ni, di ISI, di bilik latihan surah Al-An'am ayat 78 kan. Wa ma min dabbatin fil ard
wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fi kitab min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Okey, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung, yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya pun yang kami inputkan dia dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. So saya rasa ayat ni adalah ayat foundation untuk banyak bidang, terutamanya computer science. Inilah ayat swarm intelligence sebenarnya. Kita kena perhatikan banyak swarm algorithm, artificial intelligence algorithm tu sebenarnya inspired daripada nature. Allah memang dah tuntut kita untuk melihat segala dambah yang melata di muka bumi ni. So they have come up with all sorts of M algorithm, termite algorithms, B algorithm for computing yang berjaya menyelesaikan masalah trafik, kan, wala ta'irin yatiru bi janahihi, dan kerana memerhatikan tentang burung dan macam mana burung pergi balik sarang, lebah keluduk pergi balik sarang. Kalau kita tengok memang betul-betul macam kapal terbang yang nak take off dengan touchdown, bersusun sama macam tu. Bila terbang flight, kalau sekarang ada apps Planes Live, kita boleh track kapal terbang, kita boleh tengok apa kalau keluarga kita yang tengah terbang daripada mana, flight daripada mana ke mana, kita boleh nampak pakai Planes Live ni, kita boleh nampak real time. Inilah inspiration daripada migratory bird throughout the world, inspired sebab NASA memang ada data, real time data on migration of bird. So daripada situ kita nampak macam mana mereka telah menjadi merungkaikan. Ayat foundation dia atau ayat dasar dia lagi, surah Al-An'am ayat 38. Sampaikan Harvard dapat cipta termite inspired robot bila mereka publishkan tahun 2017 kalau tak silap dalam Science. Saya memang berdarah rasa macam what, dia dah dapat buat termite robot. So the one thing that saya nak tahu, betul tak mereka telah menginspirasikan daripada anak-anak yang sebenar-benar. Sebab anak-anak tak ada mata, dia tak boleh dia tak boleh nampak apa-apa. Dia just pakai certain cues to move around, and they did it. Maksudnya teknologi tu mereka memang betul-betul mimik anak-anak. Tak ada visual cues, there's no visual cues. They just communicating wirelessly, quorum sensing, and boleh stack barang. So tak tahulah dia dah guna ke tidak robot ni untuk kat kilang-kilang nak stack barang-barang, kan? Tapi dia punya review dekat tengah-tengah tu adalah daripada seorang profesor Jerman yang pernah datang sini dan saya pernah entertain. Okay, call dia Prof Judy Skop. Dan review Judy Skop ialah dia sendiri telah membuat kajian anai-anai di Afrika lebih daripada 30 tahun. Saya suka sangat nombor 30 tahun. Kalau orang sebut kajian mesti 30 tahun, mesti 30 tahun. Sama juga dengan Sains Tauhidi, arwah Prof Khalijah dan Prof Tok Yusof pun cakap dah 30 tahun dah kita orang perjuangkan ni. Alhamdulillah kamu semua, generasi saya ni menyambutnya. Perjuangan 30 tahun tu sangat macam sangat-sangat penting nombor tu, 30 tahun tu. So 30 tahun dia buat kajian pasal anak-anak, dan Judy Skop kata memang Harvard telah berjaya merungkaikan keupayaan anak-anak sehingga dapat menterjemahkannya kepada teknologi. Anak-anak yang tidak mempunyai mata, there's no visual cues, and being able to do just like apa yang boleh buat macam anak-anak buat. Boleh buat salam tinggi-tinggi. So kalau kat Afrika, anak-anak dia besar ibu jari ya, tuan-tuan, dan mereka kat Sudan, dan mereka jual macam kacang rebus dekat pasar kalau nak try. Macam kacang rebus. So dia punya protein level tu rasanya lebih tinggi daripada kacang rebus yang besar tu, kan. Kita tak suka sangat kacang rebus yang besar tu. Kacang tanah rebus yang besar. So dia besar-besar tu lah, besar-besar ibu jari tu jual macam kacang rebus. Memang rebus macam kacang rebus yang kita beli dekat pasar malam. So tu di Sudan lah, di Afrika. Dan anak-anak besar tu, anak-anak ni boleh membina sarang setinggi 9 meter rekod. 9 meter busuk dia.
naik setinggi 9 meter. Dengan teknologi pengudaraan yang sangat canggih, sehingga German engineers inspired the ventilation, ventilation bangunan mereka, supaya waktu panas tak payah ada aircon, dan waktu sejuk tak payah nak waktu panas tak payah aircon, waktu sejuk tak payah ada heater. So inspired from the hasil kajian antara salah seorang ialah Dr. Difficult itulah 30 tahun kan, belah pusat anak-anak dekat Afrika. Dan ada satu masjid di Cote d'Ivoire, Ivory Coast kalau tak silap saya, kalau tidak di Sudan, memang menggunakan inspirasi sarang busut anak-anak. So kita cerita pasal laba-laba, so, termasuk pasal anak-anak kan, sebab saya memang PhD saya pasal anak-anak. Jadi kita renungkanlah macam ni laba-laba ni kan, sebut dah lebih daripada 1,400 tahun yang lalu kan, lebih daripada 1,400 tahun yang lalu, hijrah 1442 dah Allah turunkan. Jadi kita renungkanlah, kita dah jauh ketinggalan sebenarnya, sebab kita tak cuba. It's now or never, and di sinilah Institut Sains Islam kita kena accelerate the wave tsunami tu kan, tsunami tu supaya dapat. Dan inilah wadahnya, kita dah mulakan alhamdulillah berjaya minggu lepas, bermula dengan Dr. Wan Fazrul kongsikan, dan sekarang ni kita berada hari ini, dan kita harap sangat tiap-tiap minggu akan ada perkongsian, dan kita akan bincang sama-sama. Kita akan dapat semua banyak benda yang baru daripada Al-Quran, walaupun Al-Quran tu dah lama dah terhidang pada kita. Okay. So dua ayat yang memang kita patut pegang ni, English translation dia, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Surah Luqman ayat 27. Okay, dan kita akan bagi cenderamata kat MB minggu depan Jumaat ayat ini, khat ayat ini, untuk majlis MOU kita bersama Perhutanan, insya-Allah doakan. Dan satu walau annama fil ardi, satu lagi daripada surah Al-Kahfi, laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi lama fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada kan. So itulah memang betapa luasnya kan ayat Allah. Jadi kita memang kita lah khalifahnya yang perlu merungkaikan kan, sebanyak mungkin. Dan walaupun banyak khilafnya nanti, tapi kita berpegang kepada takwil itu ada pada ahli zikrinya, dan takwil sebenar-benarnya nanti Allah saja yang tahu. Semoga kita yang cuba untuk mendapatkan jawapan ni, kita akan mendapat nikmat yang saya rasa paling besar dan paling nikmat sekali, ialah ketika kita dapat masuk syurga, berada di hadapan Allah, dan Allah sebut pada kita, benarlah apa yang kamu telah faham daripada ayat-ayat itu. Saya rasa itulah yang kita memang doakan sangat, supaya kita dapat saat itu di hadapan Allah. Dan itu saya tak akan dapat bercakap begini di hadapan kalau tidak kerana dari BKM dulu, tidak kerana Pusat Sistematik Serangga yang telah dibangunkan oleh Prof Muhammad Saleh Muhammad Said, dan dokumentari TV yang tiba-tiba menjayakan pengungkapan serangga dalam Al-Quran tu menjadi dokumentari TV, walaupun nama dia saya suruh tukar, tapi mereka kata sebab dah pitching nama macam tu, kita tak boleh tukar, dia dah jadi kontrak. Hasratun ni bukan memberi makna serangga. Serangga ialah hasyarat. Hasyaratun, benda yang melata-lata, yang banyak, yang swarm. Tapi hasratun ni maksudnya kekesalan. Jadi kalau dah tonton hasratun tu, rasa menyesal tak nanti? Sebab kita tak tahu, sebelum ni tak faham apa sebenarnya Allah dah bagi tahu kan. So mungkin kenalah juga nama tu. Mungkin Allah dah takdirkan nama dia jadi hasratun macam tu. Sebab kawan saya Arab tu tanya, I watch your documentary on TV, but why the name is hasratun? I cannot comprehend. So saya tiba-tiba saya dapat
Did you know about the ayat before? Did you know about the insight before in the Quran? No, I don't know. So after watching the documentary, how do you feel? Well, I think I should know it much earlier. Does it hasratun to you? Then he said, oh, okay, that makes sense. Okay. So dan pelajar dan membantu dan juga kumpulan pendidikan sains tauhid masa di UKM dulu. Dan saya ingin sama-sama kita doakan kita dakwakan arwah almarhum Prof. Kharijah Muhammad Saleh, kerana beliaulah yang menjadi seolah kunci untuk kami, yang menjadi integrator, yang menjadi connector kepada generasi lama yang memperjuangkan sains berteraskan tauhid ni, dan sehingga dia sampai kat kami ni yang taklah muda sangat. Saya dah 42 4 hari lepas 42 tahun. Dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.